Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Okey, malam ni jom kita berulang kaji sedikit. Okey, suara Cikgu Sheila ni serak-serak sebab tak sihat. Tapi tak apa. Okey, kita tengok kepada pengurusan sumber manusia ini tingkatan 5 bab 1. Okey, kalau soalan dia tanya apakah kepentingan pengurusan sumber manusia? Maksudnya, apa yang perniagaan tu, syarikat tu kena ada dalam menguruskan sumber manusia dia. Jadi kepentingan dia dekat satu syarikat tu, sumber manusia dia ataupun pekerja dia kenalah cukup. Okey. Kemudian kebajikan sumber manusia dia, pekerja-pekerja dia mesti jaga. Prestasi sumber manusia dia pun dipantau. Okey, nak tengok cemerlang ke tidak. Kemudian motivasi yang tinggi, agihan secara berkesan. Maksudnya contoh kalau dekat department accounts department tu, okey, perlu tak ada ramai-ramai accountant. Okey, kemudian unit lain-lain tu ada berapa banyak pekerja yang diperlukan. Itu masuk agihan secara berkesan. Kemudian perlulah dia berikan latihan yang cukup. Itu dia punya kepentingan kenapa awak kena uruskan sumber manusia ni. Kenapa bosses tu? Kenapa syarikat tu kena uruskan sumber manusia? Okey, kalau soalan tentang keperluan kemahiran kebolehkerjaan pula, contohnya ada soalan dibagi tentang iklan cari kerja nak accountant juga saya sebut. Okey, jadi apa yang kena ada, apa yang seorang pekerja tu kena ada untuk kompeten, untuk sesuai dengan jawatan accountant tadi? Apa kelayakan yang sesuai? Dia kena apa? Dia kena ada apa? Okey, mungkin dia kena ada sijil accountant ke? Okey, kemudian pengalaman dia macam mana? Pengetahuan tentang produk. Ini bukan accountant lah, mungkin jawatan lain lah. Kemudian keberkesanan capai sasaran ataupun berpengalaman dalam industri yang tertentu. Itu perbezaan antara kepentingan dengan kemahiran kebolehkerjaan. Kemahiran kebolehkerjaan tu selalu saya cakap pada pelajar, awak nak kerja, nak jawatan apa yang awak kena ada. Kemudian tengok kepada faktor penentu sistem gaji. Okey, tak semua tempat sistem gaji dia sama. Okey, kalau sebut tempat terus kepala kita teringat lokasi. Area Tanjung Rambutan tak sama kalau awak berada di JB. Gaji tu tak sama sebab taraf hidup kita berbeza kat tempat-tempat tu. Kemudian jenis bentuk tugas tu. Kalau kerja dia mencabar, susah sangat-sangat, okey, kemungkinan dia punya gaji dia lagi tinggi lah. Okey, kemudian kemampuan organisasi tu. Takkan kedai ataupun syarikat kecil nak bagi gaji yang besar. Kemudian ganjaran oleh pesaing. Okey, kalau awak nak seseorang bekerja ni, pesaing pun dia nak pekerja yang sama. Jadi kita akan tengok, okey, kalau pesaing tu nak bagi gaji RM5,000, mungkin kita up sikit RM5,500 untuk dapatkan pekerja yang sama tu. Jadi ganjaran oleh pesaing pun menjadi salah satu faktor penentu gaji. Kemudian permintaan dan penawaran buruh. Okey, banyak tak, macam contoh doktor. Banyak tak doktor-doktor di luar sana yang ada untuk masukkan dalam pasaran. Kemudian tengok juga dengan undang-undang dan peraturan kerajaan. Tak boleh simply bagilah. Dia ada dia punya benchmark dia. Okey. Kemudian pengurusan sumber manusia. Okey, bab yang ini sebanyak ada 4 benda je awak kena tahu. Apa dia sumber fizikalnya, macam mana nak prosedur nak uruskan dia, apa dia sumber teknologi dia, macam mana nak uruskan. Okey, contoh sumber fizikal benda yang kita nampak. Kilang dan mesin, bangunan dan kemudahan, bahan mentah, stok, produk siap, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Dah tahu sumber fizikal tu apa, macam mana kita nak uruskan dia? Dekat sini ada 2, insurans dan keselamatan, penyelenggaraan dan baik perisa terancang. Tapi sebenarnya pengurusan sumber fizikal ni boleh dibagikan kepada 4. Insurans 1, keselamatan 2, penyelenggaraan 3, baik pulih 4. Boleh pecahkan. Okey, insurans tu maksudnya macam contoh awak ambil insurans kebakaran untuk bangunan. Keselamatan pula mungkin awak letakkan CCTV ataupun pengawal keselamatan. Penjagaan yang baik pulih ni
menyelenggara. Okey, mesin tu kena selenggara setiap berapa bulan? 3 bulan, 6 bulan. Baik pulih secara terancang ni maksudnya mana mesin yang rosak tu perlu dibaik pulih lah. Itu prosedur mengurus semua fizikal. Kita ada semua fizikal, kita ada prosedur. Macam mana nak uruskan dia? Okey. Kalau seterusnya, sumber teknologi pula. Okey. Kita ada harta intelek, lesen perisian dan kemahiran dan pengalaman. Sama juga dah ada sumber teknologinya. Kita tengok dia punya pengurusan. Macam mana prosedur menguruskan. Kita ada patent, kita ada hak cipta, terpelihara. Dua je. Kalau yang menguruskan fizikal tadi, kita ada dua juga. Insurans dan keselamatan, penyelenggaraan dan baik pulih. Untuk teknologi pun ada dua juga. Tak boleh cakap benda lain. Patent ataupun hak cipta terpelihara. Itu sahaja untuk bab 2 tingkatan 5. Okey. Kemudian kita masuk kepada sumber pembiayaan. Okey. Kita ada dalaman. Kita ada luaran. Okey. Kalau dalaman tu yang sendiri-sendiri punya. Simpanan peribadi ataupun rizab. Kalau luaran pula, kita ada daripada agensi kerajaan. Ada geran, ada bantuan modal, ada jaminan kredit. Okey, lagi satu luaran kita ada bank dan institusi kewangan. Kita ada pajakan, share, modal permulaan, overdraft, sewa beli, pemfakturan dan pinjaman perniagaan gadaian. Okey, pajak dengan gadai ni jangan confuse, tak sama. Okey, pajak ni contoh dia, okey, saya ada kedai. Dekat tepi kedai saya tu ada semak samun. Jadi perlu tak saya beli mesin ataupun jentolak untuk sediakan semak samun tu ataupun saya buat pajakan? Kalau share pula, share ada kaitan dengan syarikat. Kita nak beli share, nak dapatkan share. Okey. Kemudian modal permulaan. Modal yang kita nak berniaga mula-mula lah. Overdraft pula, kita kena ada akaun apa? Akaun semasa. Okey. Kemudian sewa beli. Sewa beli tu contoh macam kita nak beli van untuk perniagaan. Okey, sepanjang-panjang tempoh pinjaman tu, contoh awak pinjam dekat Maybank Finance 7 tahun. Sepanjang 7 tahun tu van tu adalah milik bank. Tapi selepas 7 tahun habis kita punya perjanjian sewa beli tu, harta tu menjadi milik kita. Pemfakturan pula dia kena ada invoice. Okey, itu keyword-keyword dia lah. Pinjaman gadaian, yang ni yang arwah nu tu lah. Awak kena letakkan sesuatu yang berharga, okey, untuk pinjaman perniagaan gadaian. Okey, ini prosedur. Prosedur nak dapatkan sumber pembiayaan. Buat RP dulu. Kemudian dapatkan khidmat nasihat. Buat permohonan. Baru permohonan tu diluluskan. Rancangan perniagaan tu macam yang awak buat dalam kertas 3 tu lah. Okey, kemudian penyataan kewangan penyata kewangan perniagaan. Okey, kita ada penyata pendapatan. Kita ada kunci kira-kira, kita ada penyataan tunai. Okey, kemudian tengok kepada pihak yang berkepentingan. Kenapa ada pihak-pihak, siapa yang perlukan penyata kewangan ni? Pemegang saham sebab dia nak tahu syarikat tu okey ke tidak untuk dia melabur. Bahagian pengurusan nak tahu macam mana dia nak agihkan kewangan. Bahagian pelabur pun macam tadilah, pemegang saham tu untuk awak beli saham. Kalau syarikat tu bagus sangat, jadi kita beli saham dia, kita akan dapat keuntungan lah daripada belian saham tadi. Kalau pelabur pula, okey, syarikat tu okey ke tidak untuk awak melabur dan syarikat tu?
Pembekal. Okey, boleh tak peniaga tu bayar hutang ke apa ke sebab kita pembekal. Kemudian pembiaya ataupun insurans institusi kewangan. Ini pihak-pihak yang berkepentingan yang nakkan penyata kewangan. Okey, kemudian masuk kepada titik pulang modal. Okey, titik pulang modal kita ada TPM tengah-tengah ni. Okey, bahagian sini kita anggap dia sebagai rugi. Sebab apa? Okey, awak tengok yang bawah ni jumlah kos. Okey. Yang bawah ni hasil. Okey, yang sini kos. Macam mana kita nak dapatkan hasil? Macam mana kita dapatkan untung bila hasil belum ada tapi dah ada kos? Jadi kat sini kita akan masukkan dalam bahagian rugi. Dekat bahagian sini pula, okey, kos dia di sini, hasil lagi tinggi daripada kos. Sasarlah awak akan dapat untung. Itu basicnya untuk cara awak baca TPM. Kemudian formula TPM kena tahulah. Okey, kos tetap bahagi harga seunit tolak kos berubah seunit. Okey. Itu okey. Kemudian persediaan menjadi usahawan. Okey, selalunya bab usahawan ni mudah untuk kita jawab lah. Okey, logiknya pun boleh. Boleh baca sendirilah ciri-ciri usahawan tu apa. Kemudian faktor yang menyumbang untuk mulakan perniagaan. Kena ada latihan, kena ada lokasi yang sesuai. Sebab awak ingat awak buat paper 3 tu, kita boleh recall balik apa yang kita kena ada untuk kita mulakan perniagaan. Okey, kemahiran tu, pemasaran, stok, modal dan bantuan profesional. Okey, persediaan memulakan perniagaan. Mula-mula dapatkan kelulusan nama. Dah dapat nama, isi borang A, pendaftaran perniagaan. Kemudian hantar borang tu kepada SSM. Okey, itu prosedur mendaftar meniagaan tunggal. Okey, tanggungjawab usahawan setelah daftar perniagaan. Lepas dah dapat lesen perniagaan tu, kena pamerkan. Kemudian pamerkan papan tanda. Tadi pamerkan lesen, pamerkan papan tanda, perbarui CJ pengakuan, daftar perubahan maklumat jika ada. Kemudian kalau nak tamatkan pendaftaran, kena 30 hari daripada tempoh lah. Okey. Itu tingkatan 5.